Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Komplek 4 yang terdiri daripada saya sendiri Wan Ain Najwa binti Ramli dan ahli kumpulan Siti Nur Syafiqah Najwa binti Abdul Rahman. Hari ini kami akan membentangkan topik perkembangan pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Sebelum saya meneruskan pembentangan pada hari ini, saya mewakili ahli kumpulan 4 ingin merakamkan penghargaan terhadap Dr. Azizi bin Jaafar selaku pensyarah bagi EDUP 3013 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan negara setelah merdeka mencapai beberapa perubahan di sekitar tahun 1980-an. Faktor utama yang menjadi tunjang ke arah pembentukan elemen ini ialah perpaduan. Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan daripada penjajah British pada tahun 1957, tugas utamanya ialah untuk menyatukan kembali rakyatnya yang berbilang kaum supaya dapat membina negara yang maju dan aman serta bebas daripada ancaman konflik antara kaum. Berikut merupakan beberapa perubahan sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Antaranya ialah Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pendidikan 1961, Laporan Aminuddin Baki 1960, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet dan Akta Pendidikan 1996. Yang pertama, Laporan Rahman Talib 1960. Pengasasnya merupakan Rahman yang dilahirkan pada tahun 1916 di Temerloh, Pahang. Beliau melanjutkan pengajian di Sultan Idris Training College SITC ataupun sekarang dikenali sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pada tahun 1940, beliau memulakan kerjayanya sebagai seorang guru di Sekolah Abdullah, Kuantan. Selepas itu, beliau dilantik sebagai penolong nazir Sekolah-Sekolah Melayu Pahang pada tahun 1945. Beliau dilantik menjadi Menteri Pelajaran pada tahun 1960 sehingga 1962, sebagai Menteri Kesihatan pada tahun 1962 dan kembali menjadi Menteri Pelajaran pada tahun 1964. Beliau telah bersara pada tahun 1965 dan menghembuskan nafas yang terakhir pada 18 Oktober 1968 di Kahirah, Mesir. Antara cadangan yang dikemukakan dalam Laporan Rahman Talib ialah penekaran nama dan status sekolah umum kepada sekolah kebangsaan. Umur berhenti sekolah dinaikkan kepada 15 tahun daripada 12 tahun. Ini bertujuan bagi mengelak berlakunya masalah pengangguran dan masalah sosial dalam kalangan pelajar jika mereka berhenti terlalu awal. Selain itu, semua pelajar dibenarkan untuk naik darjah secara automatik, iaitu tanpa mengira kelayakan peperiksaan. Selain itu, penubuhan sekolah pelajaran lanjutan iaitu murid-murid perlu bersekolah sehingga umur 15 tahun. Latihan guru separuh masa selama 3 tahun untuk mengatasi masalah kekurangan guru. Pendidikan rendah juga ditawarkan secara percuma untuk semua sekolah. Peperiksaan awam dalam bahasa rasmi sahaja iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ini bertujuan bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat yang pelbagai kaum. Bantuan penuh ditawarkan untuk sekolah menengah kebangsaan dan sekolah menengah jenis kebangsaan sahaja dan pendidikan agama Islam di semua sekolah jika jumlah pelajar melebihi 15 orang. Yang seterusnya, Akta Pendidikan 1961. Secara amnya, Akta Pelajaran 1961 adalah berdasarkan kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Laporan Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Dasar pendidikan ini telah disemak semula pada tahun 1960 yang membentuk Laporan Rahman Talib. Antara tujuan
Akta pendidikan ini diwujudkan ialah untuk melahirkan masyarakat majmuk yang bersatu padu. Seterusnya, untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan yang memberi tumpuan atau penekanan kepada penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua, penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah. Yang ketiga, pengambilan peperiksaan awam yang sama oleh semua murid. Akta ini juga diwujudkan bagi mewujudkan satu bentuk identiti kebangsaan yang menyumbang ke arah perpaduan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum di negara ini. Antara aspek yang ditekankan dalam Akta Pendidikan 1961, yang pertama, sistem pendidikan kebangsaan yang terdiri daripada pendidikan rendah, pendidikan menengah rendah, pendidikan menengah atas dan pendidikan di institusi pendidikan. Seterusnya, kedudukan bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan adalah bahasa pengantar sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan. Selain itu, pengajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina dan bahasa Tamil boleh diajar dengan dua syarat, iaitu jika terdapat permintaan daripada 15 orang ibu bapa dan jika didapati munasabah dan praktik. Di samping itu, pengajaran agama Islam. Pendidikan Islam diwajibkan apabila terdapat 15 orang atau lebih murid di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja. Seterusnya, laporan Aminuddin Baki 1960. Allahyarham Aminuddin Baki dilahirkan pada 6 Januari 1926 di Kampung Batu Sembilan, Cemor, Perak. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Cemor dari tahun 1932 hingga 1936. Selepas lulus peperiksaan darjah 5, beliau meneruskan pelajarannya di Sekolah Anderson Ipoh dari tahun 1936 hingga 1941. Sekitar tahun 1945 hingga 1946, beliau menunjukkan minat terhadap Persatuan Pelajar kerana beliau sangat kagum dengan Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu yang ditubuhkan pada 20 November 1945 di Victoria Institution, Kuala Lumpur yang pada ketika itu hanya mempunyai 11 orang ahli. Aminuddin Baki meninggal dunia pada 24 Disember 1965 pada usia yang muda iaitu 39 tahun kerana diserang penyakit jantung selepas menunaikan sembahyang. Pada ketika itu, Allahyarham menjawat jawatan sebagai Ketua Penasihat Pelajaran. Antara sumbangan dan pandangan mengenai pendidikan ialah yang pertama, The National School of Malaya 1953. Yang kedua, Penyata Razak dan Rahman Talib. Yang ketiga, Penyata Aminuddin Baki. Yang keempat, Gerakan Obor. Dan yang kelima, buku-buku sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang pertama, pandangan mengenai The National School of Malaya 1953. Beliau mencadangkan untuk mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum dan bangsa. Aminuddin tidak bersetuju dengan sekolah vernakular yang terhasil daripada dasar pecah dan perintah pada zaman British. Dasar ini menyebabkan wujudnya 5 jenis persekolahan dalam sistem pendidikan di Tanah Melayu, iaitu Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina, Sekolah Vernakular Tamil, Sekolah Vernakular Inggeris dan Sekolah Agama Madrasah. Ini bertujuan bagi menyatupadukan murid-murid untuk menjadi warga negara Tanah Melayu yang boleh hidup harmoni sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Yang kedua ialah Penyata Razak dan Rahman Talib. British melantik Aminuddin Baki sebagai ahli jawatan kuasa bagi laporan Razak. Beliau menggubal laporan Razak dan telah mencadangkan satu memorandum on the Suggested System of National Education kepada Jawatan Pelajaran 1956. Di mana ketua pada masa itu adalah Menteri Pelajaran dan pengerusi jawatan kuasa. Antara cadangan penting dalam penyata itu adalah menubuhkan sekolah rendah bahasa pengantar Melayu, sekolah rendah Inggeris, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan Cina,
Menubuhkan sekolah menengah kebangsaan dan memastikan sukatan pelajaran yang sama di semua peringkat, menyusun semula sistem perguruan Persekutuan Tanah Melayu dengan menyamai kedudukan mereka, setiap penuntut mempunyai peluang yang sama maju tanpa mengira jenis sekolah yang dimasuk. Beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa penting pelajaran iaitu Jawatan Kuasa Penyata Rahmat Talib 1960. Beliau merupakan ahli di bawah Jawatan Kuasa Perundingan Kerja Guru yang merupakan salah satu daripada 5 jawatan kuasa yang dibentuk. Tujuan jawatan kuasa ini dibentuk adalah untuk mengkaji semula pelaksanaan cadangan yang terkandung dalam Laporan Razak 1956. Hasil daripada semakan Jawatan Kuasa Rahman Talib 1960, Jawatan Kuasa telah melaporkan bahawa sebahagian syur dan cadangan laporan razak telah dilaksanakan dengan baik dan tidak mempunyai sebarang masalah. Selain itu, penubuhan Penyata Aminuddin Baki. Selepas tahun beliau dilantik sebagai Ketua Penasihat Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu, beliau telah memperkenalkan satu jawatan kuasa pelajaran kebangsaan iaitu Penyata Aminuddin Baki 1960. Jawatan kuasa ini mempunyai 9 anggota di mana Aminuddin Baki merupakan ketua. Jawatan kuasa ini ditubuhkan untuk menyiasat beberapa perkara. Antaranya ialah sebab-sebab keputusan peperiksaan masuk ke sekolah menengah lemah dan mencari jalan mengatasinya. Selain itu, sebab-sebab sedikitnya bilangan murid-murid sekolah kebangsaan yang masuk peperiksaan masuk sekolah menengah. Seterusnya, kelemahan keputusan peperiksaan murid-murid Melayu di dalam peperiksaan sijil rendah pelajaran dan cara-cara untuk mengatasinya. Dalam penyata ini juga, beliau telah mencadangkan 12 cadangan kepada kerajaan tentang kemunduran anak-anak Melayu ini di dalam penyata kelemahan pelajaran Melayu Aminuddin Baki. Antara masalah-masalah yang dikenal pasti adalah kesesuaian bentuk soalan di dalam peperiksaan, masalah dan sikap guru dan kemantapan latihan perguruan. Selain itu, masalah pelaksanaan kaedah pengajaran, hubungan guru-guru dan ibu bapa dan yang terakhir ialah kemudahan fizikal di sekolah-sekolah. Seterusnya, Aminuddin Baki juga menubuhkan gerakan OBA. Program ini diperkenalkan selepas 3 tahun beliau menjadi Ketua Penasihat Pelajaran Kerajaan Malaysia. Gerakan ini merupakan siri ceramah beliau yang pertama hingga ketiga di mana Aminuddin menyuntik semangat kepada anak bangsa supaya terus gigih berjuang dalam memajukan pelajaran dan terus mengejar ilmu. Selain semangat dan azam yang tinggi daripada anak bangsa, Aminuddin menegaskan bahawa kerajaan akan membantu mereka dari segi pemberian biasiswa kepada para pelajar, menyediakan asrama kepada para guru dan pelajar serta bantuan peralatan untuk belajar. Selain itu, kesediaan ibu bapa untuk berkorban juga merupakan satu faktor pendorong untuk memajukan anak bangsa. Aminuddin Baki juga memberi pandangan mengenai buku-buku sekolah rendah dan menengah. Buku-buku sekolah rendah dan menengah mempunyai masalah apabila terdapat sistem persekolahan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Masalah yang dihadapi adalah penggunaan buku-buku pelajaran yang kurang sesuai dan tidak mencukupi. Dan yang lebih teruk lagi apabila kekurangan bahan-bahan bacaan kepada guru dan murid. Bagaimana mahu maju jika murid dan guru tiada bahan bacaan sedangkan bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di sekolah-sekolah? Menurutnya lagi, masalah untuk mendapatkan buku pelajaran yang sesuai timbul dari segi masalah yang berhubung dengan isi buku, bahasa dan teknik. Selain daripada masalah isi, bahasa dan teknik, ia juga berkaitan dengan masalah ketiadaan buku dalam beberapa pelajaran, kekurangan buku tambahan dan semakan serta kekurangan buku kepada semua murid. Murid terpaksa berkongsi buku pelajaran dan tiada buku rujukan apabila mereka berada di rumah. Hal ini akan menimbulkan rasa jemu dan bosan dalam pelajaran. Aminuddin menegaskan bahawa walaupun ini dilihat sebagai masalah yang kecil, tetapi ia mempunyai impak yang besar terhadap proses pembelajaran anak-anak.
Masalah ini haruslah diselesaikan segera kerana kesannya adalah sangat besar. Laporan Jawatankuasa Kabinet. Laporan ini merupakan satu laporan yang mengandungi isu-isu yang penting berkaitan pendidikan termasuklah prinsip nilai dan hala tuju pendidikan. Laporan ini ditubuhkan pada September 1974 dan diterbitkan pada tahun 1979. Ianya dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir yang merupakan Menteri Pelajaran pada ketika itu. Tujuan penubuhan laporan Jawatankuasa Kabinet ini ialah untuk mengkaji semula matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan pada ketika itu. Selain itu, memastikan keperluan tenaga manusia negara dipenuhi dalam jangka masa yang pendek dan panjang. Selain itu, memastikan sistem pendidikan memenuhi matlamat negara, iaitu untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, berdisiplin serta terlatih. Ciri-ciri laporan Jawatankuasa Kabinet ini ialah memberi penegasan kepada pendidikan asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Yang kedua, penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini. Yang ketiga, laporan ini memberi penegasan kepada kurikulum ala Malaysia. Yang keempat, peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11. Yang kelima, pendidikan menengah atas melalui 2 jurusan iaitu akademik dan vocational. Dan yang terakhir, laporan ini melicinkan tata cara bagi pengurusan pelajaran bagi meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan. Objektif pelaksanaan laporan Jawatankuasa Kabinet. Satu sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Laporan ini juga memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak, seimbang dan harmonis dan boleh mencapai kesejahteraan diri dan lain-lain. Oleh itu, beberapa strategi digubal bagi mencapai matlamat pelaksanaan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sistem pendidikan. Terdapat perubahan yang disyorkan. Yang pertama, pendidikan menengah rendah. Yang kedua, pendidikan menengah atas. Yang ketiga, pendidikan tingkatan 6. Yang keempat, pelajaran lanjutan. Yang kelima, sekolah swasta. Yang keenam, pendidikan peringkat maktab. Yang pertama, pendidikan menengah rendah. Program ini hanya 3 tahun, kecuali bagi murid yang berasal dari sekolah rendah jenis kebangsaan, iaitu 4 tahun. Menggunakan bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar, pada 1965, pendidikan menengah rendah berubah kepada corak pelbagai aneka jurusan bagi memenuhi tenaga rakyat untuk semua bidang dan yang menawarkan mata pelajaran elektif. Yang kedua, pendidikan menengah atas hanya 2 tahun di mana pelajar memasuki tingkatan 3 setelah menduduki peperiksaan sijil rendah pelajaran. Terdapat 3 jenis sekolah. Yang pertama, sekolah menengah biasa seperti jurusan sastra dan sains. Yang kedua, sekolah menengah teknik dan yang ketiga sekolah menengah vocational. Pendidikan menengah atas akan berakhir dengan sijil pelajaran Malaysia atau SPM. Seterusnya, pelajaran lanjutan untuk orang yang umurnya melebihi dari yang ditetapkan bagi mengulangi pelajarannya di sekolah rendah. Dimulakan pada 1957, bertujuan untuk membasmi bentuk huruf tetapi telah berubah corak kepada memberikan pelajaran akademik kepada mereka yang tercecah dari sistem persekolahan. Pada 1967, pelajaran akademik dari darjah 1 dihentikan, manakala mulai 1968, kemudahan disediakan bagi tingkatan 3 hingga tingkatan 6. Pelajaran lanjutan memainkan peranan penting dalam mendidikan sebahagian daripada tenaga rakyat.
Yang keempat, sekolah swasta. Semua peringkat perlu berdaftar dengan Kementerian Pelajaran dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan. Boleh dibatalkan pendaftaran jika sekolah tersebut merosakkan kepentingan pendidikan murid-murid, orang awam atau melanggar syarat pendaftaran yang telah ditetapkan. Peperiksaan tambahan yang dijalankan adalah peperiksaan Junior Middle Tree, Senior Middle Tree dan Sijil Perdagangan Malaysia. Terdapat pelbagai kelemahan dalam syarat-syarat pendaftaran, terutamanya apabila menjalankan peperiksaan yang tidak berfaedah kepada pelajar yang hanya mementingkan keuntungan semata-mata, maka syarat pendaftaran telah diperkemaskan. Yang kelima, pendidikan peringkat maktab. Terdapat 3 jenis. Yang pertama, maktab perguruan mempunyai kelayakan minimum untuk menjadi seorang guru dengan adanya sijil SPM dan SPVM. Yang kedua, mengendalikan keguruan. Dan yang ketiga, universiti-universiti yang terlibat dalam melatih guru dengan tempoh-tempoh yang tertentu. Antaranya adalah UM, UKM, UPM dan UITM. Yang kedua, politeknik mengeluarkan tenaga mahir di peringkat pertengahan. Dan yang ketiga, Institut Teknologi Mara yang ditubuhkan oleh Lembaga Kemajuan Perusahaan Luar Bandar iaitu RIDA dan untuk menatih bumi petera. Seterusnya, kurikulum perpaduan negara. Sukatan pelajaran yang sama, kandungannya dan peperiksaan yang seragam. Kedua, rancangan kerajaan untuk menyeragakan kurikulum di sekolah-sekolah dengan mewujudkan sistem peperiksaan yang sama. Pendidikan agama sebagai mata pelajaran agama Islam diwajibkan kepada semua murid yang beragama Islam. Pendidikan sivik untuk menyemai, menanam dan memupuk semangat cinta akan negara, sifat bertimbang rasa dan toleransi. Manakala pendidikan sosial diajar dalam kedua-dua peringkat iaitu rendah dan menengah, contohnya ilmu alam dan sains. Pendidikan sains sangat penting di semua peringkat persekolahan rendah dan menengah. Kebudayaan dan pendidikan muzik diperkenalkan kepada murid-murid untuk menindahkan kepada mereka unsur-unsur kebudayaan kebangsaan dan memupuk perasaan seni. Bahasa Melayu dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di semua peringkat dan jenis sekolah serta mendapat kelulusan dalam mata pelajaran sebagai syarat utama untuk mendapat kelulusan awam kelulusan dalam peperiksaan awam. Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua yang bertujuan untuk memberikan kemahiran dan pengetahuan asas kepada murid-murid. Manakala bahasa Cina dan bahasa Tamil dijadikan sebagai bahasa pengantara di sekolah rendah jenis kebangsaan. Bahasa ini akan diajar sekiranya terdapat 15 orang ibu bapa atau lebih yang memohon untuk diajarkan bahasa tersebut. Kelemahan yang dilaporkan dalam Kabinet. Yang pertama, menurut Jawatan Kuasa Kabinet, kelemahan khusus dalam kurikulum sekolah rendah ialah penekanan penguasaan isi kandungan pelajaran tanpa meningkatkan penguasaan kemahiran asas 3M iaitu mengira, membaca dan menulis. Yang kedua, kaedah pengajaran yang berpusat kepada guru iaitu kaedah pengajaran yang tidak memberi tumpuan kepada mengatasi kelemahan pembelajaran dan perkembangan psikologi murid juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mutu pembelajaran yang rendah. Yang ketiga, isi kandungan sukatan pelajaran kadang-kadang berulang dan tidak ada kaitan antara mata pelajaran atau antara darjah. Sukatan pelajarannya juga mengandungi butiran yang terlalu banyak sehingga membebankan serta membosankan murid untuk belajar. Akibatnya, guru dan murid selalu terdesak untuk menghabiskan sukatan pelajaran terutamanya apabila adanya peperiksaan. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran juga terlalu bergantung kepada buku teks. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan. Bagi kurikulum sekolah menengah pula, Jawatan Kuasa Kabinet mendapati bahawa kelemahan utama kurikulum tersebut adalah tidak memberi tumpuan kepada bakat dan minat murid-murid kerana wujudnya pengaliran yang membelakangkan kecenderungan dan minat murid-murid. Pengaliran kepada sastra dan sains secara tertutup dan ketat telah menyekat mobiliti pembelajaran. Akta Pendidikan 1996.
Terdapat 4 peranan. Yang pertama, satu, bentuk perundangan pendidikan yang lengkap, kemasa kini dan bersifat futuristik. Yang kedua, misi negara untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia. Yang ketiga, berkualiti dalam memperkembangkan potensi individu sepenuhnya untuk mencapai aspirasi negara. Dan yang keempat, ilmu penentu arah tuju negara dan penyelamat bangsa. Terdapat beberapa jenis pendidikan dalam Akta Pendidikan 1956. Yang pertama, sistem pendidikan kebangsaan. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, pendidikan khas. Yang keempat, pengajian agama Islam. Yang kelima, pengajian agama Islam. Yang keenam, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Yang ketujuh, kurikulum kebangsaan untuk semua sekolah. Yang ke-8, peraturan-peraturan pendidikan. Yang ke-9, implikasi AP 1996 ke atas SPK. Sistem pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pendidikan prasekolah bermula 4 hingga 6 tahun. Pendidikan yang rendah bermula 5 hingga 7 tahun. Manakala pendidikan menengah terdapat 2 jenis. Kursus 3 tahun selepas tamat pendidikan yang rendah. Manakala menengah tinggi selepas tamat pendidikan yang menengah rendah. Yang keempat, pendidikan lepas menengah, iaitu selepas tamat pendidikan tinggi tetapi tidak termasuk pendidikan tinggi. Dan yang kelima, pendidikan tinggi yang disediakan oleh institusi pendidikan tinggi untuk diploma dan ijazah. Sekolah. Terdapat 3 jenis sekolah. Yang pertama, sekolah kerajaan ditubuhkan dan diselenggarakan sepenuhnya oleh kerajaan. Yang kedua, sekolah bantuan kerajaan, iaitu menerima sumbangan modal dan bantuan penuh. Sumbangan modal bermaksud bayaran daripada wang awam bagi membina bangunan, ubah suai dan tambah premis, perabot dan kelengkapan lain. Manakala maksud sumbangan bantuan pula, bayaran daripada wang awam selain sumbangan modal. Dan yang ketiga, sekolah swasta, iaitu sekolah persendirian yang dibiayai sepenuhnya oleh pihak persendirian. Pendidikan khas. Tempoh pendidikan tidak boleh kurang daripada tempoh minimum pendidikan rendah dan pendidikan menengah. Kurikulum pendidikan khas perlu selaras dengan kehendak kurikulum kebangsaan setakat ia munasabah dari segi praktiknya. Pengajaran agama Islam. Pengajaran agama Islam perlu diberi jika terdapat 5 atau lebih murid yang menganut agama Islam. Manakala pengajaran agama selain agama Islam, sekolah boleh melaksanakan pengajaran tersebut tapi tanpa dibiayai oleh kerajaan. Khas untuk murid yang menganut agama tersebut, murid lain perlu mendapat kebenaran bertulis kepada ibu bapa. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan, kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah Seksyen 28 atau bahasa kebangsaan diajar sebagai mata pelajaran wajib. Kurikulum kebangsaan untuk semua sekolah. Kurikulum kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua sekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan, dan kurikulum kebangsaan menetapkan bahawa murid-murid akan memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai pada akhir tempoh persekolahan mereka. Peraturan-peraturan pendidikan. Yang pertama, kurikulum kebangsaan 1997, mata pelajaran teras, wajib dan elektif untuk kelas peralihan dan tingkatan 6. Ketua pendaftar berkuasa membina jadual dan sukatan pelajaran. Penilaian dan peperiksaan 1997, lembaga peperiksaan perlu memeriksa dan membuat analisis tentang PBS, iaitu pentaksiran berasaskan sekolah, dan mereka perlu mengendalikan semua peperiksaan. Manakala pendidikan khas 1957 untuk pelajar yang cacat pendengaran, penglihatan dan masalah pembelajaran, guru boleh mengubah kaedah, teknik PDP dan jadual bagi mencapai matlamat pendidikan khas. Persatuan Sekolah 1998 perlu mendapat kelulusan guru besar atau pengetua. Penasihat persatuan dilantik oleh guru besar atau pengetua, dan peraturannya hanyalah berdasarkan peraturan-peraturan pendidikan. Seterusnya, majalah sekolah dan bahan multimedia 1998, jawatan kuasa penerbitan sekolah dan pengedaran majalah sekolah dan bahan multimedia perlu mendapat kelulusan guru besar atau pengetua untuk penerbitan dan pengedaran. Seterusnya, penerimaan masuk murid ke sekolah, penyimpanan daftar dan syarat pengekalan murid belajar di sekolah 1998 digunapakai di semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.
anak warga negara dan bukan warga negara, pertukaran sekolah dengan kelulusan pengarah pendidikan. Implikasi Akta Pendidikan 1946 ke atas sistem pendidikan kebangsaan. Yang pertama, dasar pendidikan kebangsaan berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, sistem pendidikan dimantapkan meliputi semua peringkat persekolahan. Yang ketiga, pendidikan khas diberi tumpuan. Keempat, mengambil kira kepentingan pendidikan semua kaum. Yang kelima, kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh. Yang keenam, kurikulum diselaraskan. Yang ketujuh, peperasaan yang sama. Yang kelapan, pendidikan Islam diperluas. Dan yang kesembilan, pendidikan prasekolah diperluas. Ini merupakan rujukan yang telah kami rujuk. Dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.